Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, malam ni kita buat satu lagi rangkuman video uh, tentang satu isu lagi tentang tepung gandum lah. Hal gluten tepung gandum ni lah. Saya dah dengar saya punya video yang lepas, 2 tahun lepas buat. Apakah bahan yang ada dalam tepung gandum menyebabkan bila especially orang ada masalah gastrik, GERD, keradangan dalam dinding perut, dinding usus kecil ke besar ke, IBS, kan? Dan ada sindrom anxiety disorder dan panic attack, kan? Dia akan trigger bila kita makan tepung gandum. Bukan makan tepung gandum lah. Maksudnya makanan ataupun produk-produk makanan yang berasaskan tepung gandum, yang dibuat pada tepung gandum. Jadi saya dengar balik tadi tu satu point saja dia dicerita dalam video 2 tahun lepas tu. Kan, jadi saya rasa macam tak fair kan, sebab dia ada banyak benda dalam tepung gandum menyebabkan trigger masalah anxiety, panic attack, depression, kan, masalah sebenarnya autism juga autism, masalah kefungsian otak, neurodegenerative disease, penyakit-penyakit kemerosatan fungsi otak, fungsi saraf, kan. Jadi banyaklah dan juga gastrik, salah penghadaman, lemah, fatigue syndrome, chronic fatigue syndrome, lemah lesu, nak menggigil, nak makan pun menggigil juga. Lepas tu asyik nak makan je, kan. Kan. So salah satu punca dia adalah tepung gandum, termasuklah kuih muih, biskut, roti, kan. Begitu So kita mulakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وقدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi tuan-tuan dan puan, okay, kita mulakan sekarang lah terus. Okey. Tepung gandum adalah sumber karbohidrat, makanan uji bagi penduduk di sebelah barat, termasuk di sebelah Timur Tengah, negara Arab, Mediterranean, Eropah, di Amerika, Amerika Utara lah, US, Canada, semua tu, kan. Russia, kan, Ukraine, China, kan. Itu antara makanan uji diorang lah, tepung gandum. Tapi kita alhamdulillah dapat juga merasa makan tepung gandum lah, hasil import dari negara-negara berkenaan lah. Jadi apa punca tepung gandum? Kenapa orang gastrik, orang ada anxiety, panic attack, kan, ataupun budak-budak yang ada masalah autism, dia akan trigger lagi teruk simptom dia. Akan perasan benda ni boleh kita perasan. Bila makan je, makanan yang dibuat daripada tepung gandum akan menambah terukkan simptom dia. Kalau orang autism lah, hyperactivity dia punya tantrum dia. Orang gastrik lah, angin dia lah, sakit lah, pedih ulu hati lah, kan. Kalau anxiety dia berdebar-debar, mulalah sesak nafas, kan, mulalah rasa fikir negatif, kan, fikir macam-macam yang teruk tu, fikir nak nak mati, pergi emergency, itu yang teruk lah, anxiety panic attack yang teruk Jadi sebenarnya kita ambil balik poin-poin dulu. Saya nak ringkaskan lah, nak ringkaskan poin-poin. Jadi apa pun sebab tepung gandum boleh trigger masalah kesihatan ni. Masya Allah semua ni lah, masalah metabolik, even kepada masalah kanser. Dan baru ni saya dengar satu video YouTube daripada, saya tak ingat doktor apa entah. So sebenarnya apa yang ada tepung gandum tu
boleh trigger banyak penyakit. Masya Allah, banyak penyakit Bukan disebabkan emulsifier saja. Emulsifier tu salah satu bahan yang memudaratkan. Emulsifier yang dibuat menggunakan bahan semi sintetik ataupun saya panggil fatty chemical, bahan lemak ataupun asid lemak yang badan kita tak boleh guna secara optimum. Begitu Dia proses secara ekstrim. Stearit yang saya sebut dalam video lepas tu, stearic acid ataupun GMS, glyceryl monostearit. Stearit ni adalah garam pada asid stearik. Ataupun sorbitol monostearat ataupun twin polysorbate yang food grade lah kan. Dan sebenarnya dalam yeast juga, yeast bakery yang membuat roti, biskut semua tu mengandungi dibuat menggunakan yeast yang mengandungi bahan, bukan emulsifier, dipanggil bahan lubricant ataupun bahan anti caking supaya yeast tak melekat kan. Dipanggil magnesium stearit, sodium stearit, magnesium, banyakkannya magnesium stearit. Kalau kita tengok dekat ingredient yeast, baking yeast, yeast Saccharomyces cerevisiae, nama spesies yeast tu. Lepas tu di belakang tu ada dia punya bahan aditif. Bahan aditif dia ada dia punya kod E apa-apa, 3 digit biasanya, magnesium stearit. Biasa dia tulis. Kebanyakan, hampir semua, kecuali 2 brand saja, itu kita import daripada France dengan New Zealand. Kan saya ada share lah dalam cara buat roti Taliban. Kita guna yeast daripada France, DCM tak silap saya, DCM. Dan juga satu lagi, apa nama dah, boleh lupa dah Dia dapati di Jaya Grocer, supermarket Jaya Grocer, insyaAllah, yang bebas emulsifier. Okey, emulsifier satu bahan dalam bukan tepung gandum. Produk-produk makanan berasaskan tepung gandum mengandung emulsifier. Ini kalau nak cerita emulsifier ni panjang, dah cerita kan sebab apa dia buat emulsifier nak bagi tekstur roti yang lembut, gebu, yang tahan moisture, dia punya maintain moisture dia, Masya Allah, sebab dia pegang molekul lemak, molekul minyak dan molekul air. Masya Allah. Kan kalau biskut crispy, dia tak keras tapi dia crisp. Kita makan, kita kunyah, lembut, tapi bukan lembut macam roti. Sebab moisture content dia dah rendahkan. Kan? So ini adalah teknologi makanan. Ahli teknologi makanan berfikir baguslah kan, dari segi performance food presentation memang bagus untuk produce food product, tapi dari segi kesihatan dia out, memang mudarat, memang tak bagus. Jadi tak baguslah, kira minus lah. Semua kebaikan-kebaikan dalam food technology tu kira minus semua, habis, tak ada manfaat untuk tubuh kita kan. Kesihatan lebih penting daripada kesedapan ataupun tekstur lah, apa benda lah kan, tapi memudaratkan. So benda tu jadi sia-sia lah. Masya Allah. So emulsifier pertama, faktor makan makanan roti, biskut, kek, kuih muih kuih muih tak ada emulsifier lah kan, kecuali kau guna yeast, ada magnesium stearit. Yang kedua, ini yang penting sangat juga sebab dia adalah kandungan residu racun pertanian. Saya selalu sebut residu racun pertanian, iaitu glyphosate ataupun bahan aktif yang terdapat di dalam racun Roundup yang kita spray pokok lalang, rumput umpai yang bersaing dengan tanaman kita kan. Jadi kita nak matikan, nak bunuhlah rumput umpai, lalang lah, supaya dia tak tumbuh subur bersaing dengan pokok tanaman kita lah, sayuran ke padi ke gandum, semualah dipanggil weed killer ataupun herbicide. Herbicide maknanya racun untuk membunuh rumput rumpai, lalang yang tak diperlukan lah oleh peladang-peladang, penanam-penanam kan. Jadi dia spray.
So, residu racun glyphosate sangat tinggi dalam tepung gandum. Dan tepung gandum ini adalah sangat signifikan kepada kesihatan kita. Kesannya, Masya Allah. Nama pun racun kan? Walaupun glyphosate itu bukan sejenis racun, ialah sejenis asid amino yang telah diubah suai, iaitu asid amino glycine. Dia tambahkan fosfat. Glycine dengan fosfat dia tambahkan fosfat. Jadi glyphosate. Glycine plus fosfat jadi glyphosate. So glycine ni diambil oleh tumbuhan untuk block ataupun menghalang proses dipanggil proses biologi lah dalam tumbuhan tersebut. Shikimate pathway. Shikimate pathway ni menghasilkan asid amino aromatik yang penting untuk survival tumbuh-tumbuhan, sebagai defensif dia, mekanisme defensif tumbuhan. Jadi bila kita spray Roundup, racun herbicide ni yang ada glyphosate, bukan gluten dah, orang confuse gluten tu memang natural ada dalam tepung gandum, barley memang ada. Itu tak ada isu, itu sejenis protein. Glyphosate adalah sejenis asid amino yang diubah suai. Jadi glyphosate ni diambil, diserap dalam tumbuhan dan dia block proses shikimate untuk menghasilkan asid amino aromatik. Jadi tumbuhan pun mati. Pagi kita spray, kalau tengah hari panas terik, petang dah kuning dah, pokok-pokok lalang. Jadi dalam gandum sangat tinggi. Dikatakan mengikut analisa lah, sehingga 55 kali ganda. Malah lebih tinggi pada itu, sampai 100-200 kali ganda daripada tahap yang dibenarkan. Jadi kenapa begitu tinggi kandungan residu glyphosate di dalam bijirin gandum? Sebab para peladang di sana, di Amerika Utara lah kan, dan juga di Australia lah, yang menjalankan penanaman ladang gandum secara besar-besaran, ribu-ribu hektar kan. Kan. So sebenarnya untuk mendapatkan yield tepung gandum, bila dia tuai tepung gandum kan, dapat hasil yang tinggi, maybe 90%. Tak rosak. Tujuan dia spray pokok gandum. Kita kat sini kita spray rumpai-rumpai lalang kan. Depa peladang-peladang yang besar ni, depa spray racun Roundup dekat pokok gandum depa. Atas pokok tu menggunakan kapal terbang. Dulu helikopter, sekarang ni kapal terbang lah, drone lah. Spray kat atas pokok. Dan banyak pula tu dia spray. Sebab pokok gandum ni telah diubah suai genetik dia supaya dia tahan, tak mati dengan bila dispray racun Roundup. Sebab masa peringkat permulaan kan, dia nak pokok ni membesar dengan baik, subur. Jadi dia terpaksa lah mengawal pertumbuhan rumpai. Jadi kena spray lah. Spray atas pokok sekali lah semua. Jadi dia hasilkan satu benih gandum yang resisten dengan racun Roundup. Dia tak mati. Yang mati hanya rumput-rumpai dan lalang. Kan? Tapi bila pokok dah menghasilkan biji gandum dan dah matang nak dituai, sengaja dia spray dengan dos yang berkali-kali lebih tinggi untuk bunuh dia. Untuk bagi dia mati dan dia akan kering, dehydrate. Dalam masa 10 hari ke 14 hari, biji gandum tu kering. Jadi dia boleh tuai dengan mesin dia. Dapat hasil yang banyak, yield yang banyak. So economic scale of plantation gandum, itu tujuan dia lah. Tapi memberi kesan mudarat kepada kita. Glyphosate menyerap. Dia bukan glyphosate dia ada emulsifier yang very strong untuk diserap ke dalam tisu tumbuhan, deep dalam tisu dia. So kita tak boleh nak renai garam, tak boleh nak nyahkan
racun glyphosate, residu racun glyphosate yang dah penetrate dalam tisu-tisu gandum, kan, biji gandum tersebut. So dia kekal lah dalam tu, tinggi. Begitu. So glyphosate, pertama tadi apa? Emulsifier dalam produk berasaskan tepung gandum, biskut, roti, especially bakeries lah. Tepung gandum, biskut, crackers, roti, kek juga ada banyak emulsifier sebab dia guna margarine shortening, kan. Begitu. Kalau dia tak guna margarine shortening, dia guna dipanggil non-hydrogenated vegetable oil. Dia tambah pula bahan pelembut, additif lah yang mengandungi emulsifier juga. So emulsifier ni sangat penting dalam penghasilan produk makanan menggunakan teknologi makanan untuk mendapatkan tekstur yang cantik, masya-Allah. Tekstur yang dikendaki oleh ahli teknologi makanan untuk menghasilkan produk yang very palatable, yang sangat menyelerakan, sedap lah maksudnya. Begitu. So emulsifier dan tadi glyphosate. Glyphosate ni semua ada. Kuih-muih pun ada lah. Sebab semua tepung gandum yang bukan organik. Kalau organik tak ada glyphosate lah. Kan, kalau ada sangat pun mungkin sangat rendah lah. Beribu-ribu atau jutaan kali ganda lebih rendah lah. Mungkin tercemar daripada air bawah tanah, daripada ladang-ladang sebelah lah. Tak apa, itu tak ada masalah. Ini terlampau tinggi, 55 kali ganda sampai ratusan kali ganda. Itu yang kita tak mahu. So, dua faktor menyebabkan produk berasaskan gandum memudaratkan kita. Yang ketiga, dalam tepung gandum putih, biasanya, bukan biasa, memang dia tahu. Tepung gandum putih, dia akan tahu bahan peluntur dipanggil benzoyl peroxide. Peroxide adalah satu bahan aktif kimia yang mempunyai sifat oxidizing yang kuat. Oxidize. Dia melunturkan. Tepung gandum nak jadi putih melepak, macam cat putih. Kan, macam baju saya yang putih, ni kopi yang putih. Nak putih sebab orang suka tengok yang putih bersih. Macam tu, kan. Untuk menarik perhatian dari segi marketing. Jadi orang makan, suka beli, makan banyak, lagi mudarat. Kan, masya-Allah. Kan? Benzoyl peroxide, maksudnya tepung gandum putih lah. Semua tepung gandum putih mesti ada benzoyl peroxide, kecuali ada beberapa brand yang tertulis padanya benzoyl peroxide free ataupun bebas bahan peluntur. Itu okeylah, kurang sikit. Tapi ada juga glyphosate, residu racun herbicide. Glyphosate ada sebab dia bukan organik. Begitu. So itu faktor nombor 3. Faktor nombor 3 menyebabkan produk makanan berasaskan tepung gandum memudaratkan. Okay. Yang keempat, termasuk juga residu racun-racun pertanian lain, pesticide, insecticide, fungicide. Yang ni ini pun sebenarnya ada sebagai residual ataupun residual, cakap orang Melayu apa tak ingatlah. Residual kandungan racun pertanian yang selain daripada glyphosate herbicide. Ada pesticide, insecticide, fungicide. Semua side. Tadi herbicide yang glyphosate adalah herbicide. Pesticide dia ada bahan aktif kimia yang lain, lagi potent, kuat, dia boleh bunuh pest. Pest ni haiwan-haiwan perosak lah, macam tikus ke, siput ke, kan, belalang, tu pesticide. Racun yang nak protect tumbuhan gandum daripada dimakan oleh makhluk-makhluk perosak, haiwan-haiwan perosak yang kecil lah. Insecticide, racun untuk membunuh, mengawal serangan tumbuhan gandum, pokok gandum daripada serangan serangga perosak, kan. Dan juga fungicide. Fungicide adalah racun kimia
untuk mengawal pertumbuhan ataupun memusnahkan pertumbuhan kulat, fungus pada pokok gandum kita. Masya Allah. So, banyak kan? Banyak Okay, so ada berapa faktor dah? Pertama tadi, emulsifier kan? Emulsifier. Yang emulsifier ni ada dalam produk-produk berasaskan bakery lah. Produk-produk makanan berasaskan tepung yang di-bake, yang dibakar yang nak jadi dia gebu kan, dia naik kan, baking, menggunakan yeast kan. So ada emulsifier, ada magnesium stearate, yang menggunakan yeast, magnesium stearate lah pula kan, dalam roti biasanya, dan juga crackers yang menggunakan yeast. Semua produk makan menggunakan yeast ada magnesium stearate. Sebab yeast yang tak ada magnesium stearate ni mahal. 15-17 ringgit. So tadi emulsifier, magnesium stearate dalam yeast. Emulsifier sebenarnya dalam margarine shortening dah ada. Kalau tak ada shortening, dia sahaja tambah dalam bahan pelembut. Kalau kek, dia bawa dalam ovalet ataupun entah apa-apa aditif lagi lah kan. Ini ahli teknologi makanan punya kebijaksanaan mencipta bahan-bahan ingredient makanan yang berteknologi. So emulsifier, magnesium stearate dalam yeast, glyphosate residue kan. Yang keempat, pesticide, insecticide, fungicide residue. Semua ada kan. Semua ni ada dalam produk berasaskan gandum. Gitu. Jadi sebab tu dia menyebabkan, yang kelima, bleaching agent, benzoyl peroxide. Kalau kat label tepung gandum tu tak ada free bleaching agent, free benzoyl peroxide, memang ada lah. Itu je dia punya cara nak tahu dia ada benzoyl peroxide. Tak ada, dia tak ada tulis free benzoyl peroxide. Gitu. So ada 5 benda yang mudarat. Kalau tambah lagi orang yang ada masalah sistem pengharaman keradangan usus besar, IBS kan, gastrik, GERD, kerandangan usus kecil, yang bahagian apa benda tu, villus villi, microvilli yang radang tu, apalah penyakit tu, boleh lupa dah. Penyakit tu sangat-sangat sensitif dengan makanan yang ada gluten. Bukan glyphosate. Glyphosate satu cerita tadi, itu bahan kimia. Ini gluten naturally occurring protein. Protein yang alami, memang ada wujud dalam tepung gandum. Daripada zaman dulu sampai sekarang memang ada gluten. Sama juga dengan Bali, dua produk ni ada gluten. So ini khusus untuk orang ada masalah keradangan sistem penghadaman dia. Saya nak ingat penyakit yang khusus yang bila dia ambil gluten, dia boleh menyebabkan kesan mudarat yang serius. Dia menyebabkan cirit-birit, tak habis keluar sampai habis elektrolit cecair keluar kan. Membahaya, kena masuk hospital. Jadi Malaysia jarang ada penyakit tu. Celiac pula. Celiac disease. Celiac. CELIAC. Celiac disease. Ni banyak berlaku di kalangan penduduk di barat. Kita jarang kita dengar orang kena celiac disease. Jadi bagi saya isu gluten ni tak ada masalah lah. Kecuali ada masalah IBS, tengah ada IBS, dia makan gluten, dia kembung sebab dia tak boleh digest gluten. Perut dia tak cukup asid yang kuat, enzim yang kuat untuk digest, dan microbiome yang seimbang, yang sihat. So dia tak boleh digest gluten, protein. Beza dengan glyphosate tadi. Gitu. Alright. So ada 5 faktor masuk gluten, 6 faktor lah. Kan, untuk orang yang sensitif lah, yang ada penyakit. Kalau orang sihat tak ada masalah. Kan. Saya rawat orang gastrik GERD, makan je tepung gandum, tapi dengan syarat mesti organik, sebab kita tak mau ada
residu glyphosate. Itu yang trigger orang gastrik dengan GERD, anxiety panic attack. Glyphosate ni paling utama lah. Glyphosate adalah bahan mudarat yang paling utama trigger kemudaratan, simptom-simptom yang lebih teruk pada orang yang ada masalah gastrik, GERD, keradangan usus kecil, usus besar, kan? Anxiety disorder dan panic attack, malah penyakit-penyakit saraf, penyakit-penyakit kemerosatan sistem saraf, tisu saraf, depression, autism, hyperactivity, ADHD, semua ni lebih teruk bila pesakit mengambil makanan yang mengandungi residu glyphosate yang tinggi macam tepung gandum. Bukan hanya tepung gandum je yang tinggi glyphosate. Sebenarnya bijirin-bijirin kekacang dan jagung yang diimport dari sana, jagung yang freeze dried, yang kering tu semua, itu tinggi glyphosate. Dan dikatakan oat paling tinggi residu racun glyphosate mengikut analisis makmal. Oat. That's why kena ambil oat yang organik. Jagung, kalau jagung yang fresh, segar di Malaysia, kita tak spray lah. Yang segar orang tak spray lah. Kan? Di Malaysia, kita tak spray direct kat pokok. Biasanya lah. Tak tahulah ada petani-petani, peladang-peladang yang menyembur racun Roundup kepada pokok-pokok tanaman dia. Kita kena mark lah. Kan? Mark, kita tak mau boleh belilah. Kan? Daripada dia. Kan? Tapi Malaysia, ladang kecil-kecil ni, ladang besar-besar boleh spray direct kepada pokok menggunakan herbicide, racun herbicide yang ada glyphosate. Dan tanaman tu pula berasal daripada benih GMO, genetically modified organism, yang resistant dengan racun herbicide Roundup. Spray dengan racun tak mati. Begitu. Itu memang berkali-kali ganda lah meninggalkan sisa, residu tu sisa racun pertanian, glyphosate khususnya kita cerita hal ni. So ni semua faktor-faktor menyebabkan orang yang menghadapi penyakit-penyakit ni, sebenarnya bukan tahap penyakit ni, penyakit-penyakit lain juga, penyakit metabolik, penyakit jantung, kanser juga, sebab glyphosate, khususnya glyphosate, racun Roundup, sisa racun Roundup. Bahan aktif dia glyphosate. Ingat, glyphosate, jangan confuse dengan gluten. Glyphosate boleh upset sistem tubuh kita secara menyeluruh. Kan? Bukan sahaja di dalam sel-sel dalam sistem penghantaman kita, dan microbiome juga, dia boleh merosakkan microbiome, jadi tak balance. Kan? Dia juga boleh menyebabkan gangguan metabolik, macam trans fat dan minyak-minyak cairan yang diproses secara ekstrim, minyak masak, kan, margarine, shortening, dan juga fatty chemical, pewarna, perasa, pemanis tiruan. Sama juga begitu. Glyphosate ni juga. Dan dia boleh menyebabkan keradangan, kerosakan pada tisu otak. Dan dikaitkan dengan penyakit-penyakit berkaitan fungsi otak, autism, hyperactive, ADHD, macam-macam lagi lah, kan. So penyakit jantung, darah tinggi, banyak lah, macam-macam lah, kan. So sebenarnya kita sedaya upaya cuba elak lah, kan, makanan yang tinggi kandungan ataupun sisa racun glyphosate ataupun herbicide ataupun Roundup, bijiran-bijiran reimport ni lah, gandum, oat, barley, kan, kecuali yang organik. So pilihlah makanan-makanan berasas bijiran yang diimport ni, yang certified organik. Jadi biasa kami beli gandum daripada Turki, organik. Di Eropah biasanya dia orang tak guna macam di sebelah peladang-peladang di Amerika Utara dan Australia lah, untuk spray racun Roundup pada pokok
khusus untuk mengeringkan pokok sebelum dia dituai. Di Eropah tak, dia orang punya standard atau makanan, keselamatan makanan lagi tinggilah. Begitu ini apa yang kita tahulah kan. Buat masa sekarang kan. So Turki dan tepung gandum daripada Australia yang sertifikat organik pun boleh ambil kan. Tak kisahlah mana-mana negara, US pun kalau sertifikat organik boleh ambil. Boleh ambil. So isu utamanya glyphosate masya-Allah. Glyphosate. Alright. Okey. Jadi harap semua faham lah faham. Cuma kita susah lah sikit kan nak beli kat kedai goreng pisang, dia goreng dengan tepung gandum juga kan, tepung gandum. Nak beli kuih cucuk badak, cekodok, kuih gulung dengan inti kelapa. Macam-macam lah kuih yang buat daripada tepung gandum lah. Kita tahulah kuih yang buat daripada tepung gandum. Di kedai-kedai orang yang jual takkan guna yang organik pasal mahal. Dah lah sekarang harga tepung naik yang tak organik. Yang organik Masya Allah, sekilo RM10 yang tak organik dalam RM2.5 kan ke RM3. Kalau yang non-bleach, yang bebas benzoyl peroxide, RM3 lah, RM3 lebih. Macam Faiza, Cepaka murah sikit kot. Ada lagi lah beberapa brand. Bidara, tepung gandum Bidara ada RM3 lebih kan. Kalau organik lagi mahal RM10 sekilo. Masya Allah. So tapi kalau orang sakit yang teruk, yang trigger kan, tambah sekali anak-anak kita yang ada masalah autism, ADHD kan, masalah pembelajaran masalah fungsi otak lah depression kan, yang masalah stres pun elak makanan mengandungi glyphosate. Ni kena cerita lain pula. Ini khusus kita cerita penggandum je. Patutnya tak boleh sentuh lah makanan berasaskan bijirin lain kan. Nanti tak cukup masa. Dah 30 minit. InsyaAllah. Semoga manfaat insyaAllah. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Fatihil Khatim Sabaqan Mustaqim wa ala alihi haqqa qadri dan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.